Dianggap remeh dan tidak penting, antara faktor utama masalah pembuangan air kecil sering diambil mudah. Seseorang individu yang sihat mampu membuang air kecil antara 4 hingga 10 kali sehari. Walau bagaimanapun, ia tidak membawa kesan negatif jika anda kurang membuang air kecil dalam masa 24 jam. Masalah pembuangan air kecil sering berlaku tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Selain mengalami masalah kencing tidak lawas, sukar untuk mengawal air kecil juga boleh memudaratkan kesihatan jika tidak diambil serius. Masalah ini sering dialami terutama wanita kerana kelemahan lantai pelvik yang menyebabkan kesukaran mengawal otot di bahagian bawah pundi kencing. Kesannya, ia akan menyebabkan seseorang itu mudah terkucil apabila batuk, bersin atau ketawa. Antara faktor utama otot pelvik menjadi lemah ialah kerana kehamilan yang kerap, sering mengangkat berat, obesiti, menopause, kerap sembelit dan sakit belakang. Namun masalah ini boleh dirawat. Antara rawatannya ialah dengan melakukan senaman Kegel atau kemut, melakukan pembedahan atau pengambilan ubat terkawal untuk mengurangkan kekerapan terkucil. Sejauh manakah kesedaran masyarakat kita tentang masalah sukar kawal kencing ini? Bagaimana sebenarnya cara mengatasi masalah ini dengan berkesan? Satu masalah yang mungkin kerap kali dipandang mudah tetapi boleh menjadi satu perkara yang serius juga kalau kita tidak mengambil langkah yang diperlukan. Dan banyak faktor kalau kita dengarkan dalam laporan tadi yang dikongsikan dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau saya memperkenalkan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Dr. Siti Nur Mashita Ma'ruf selaku pakar bedah urologi dan pensyarah kanan PPUM. Selamat datang Doktor. Doktor sihat? Selamat datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin Siti nak mulakan. Ya, Doktor. Kalau kita lihat dalam laporan tadi, serba ringkas telah dikongsikan ada faktor-faktor jenis-jenis kenapa seseorang itu sukar kawal kencing. Mungkin doktor boleh kongsikan dahulu kenapa situasi ini berlaku. Okey, daripada VT yang kita tengok tadi, dia lebih tertumpu kepada kaum wanita sebab hari ini topik kita untuk wanita hari ini. Tapi sebenarnya masalah tu boleh juga berlaku pada kaum lelaki. Baik. Tapi untuk hari ini kita fokus hanya untuk kaum wanita. Kalau nak buka topik kaum lelaki kena jemput saya lagi sekali. Boleh. Okey, kalau kata kita tengok daripada VT, dia mengatakan setengah orang buang air kecil 4 hingga 10 kali dalam masa sehari. Sebenarnya bergantung. Kalau dia jenis minum banyak, of course dia akan lebih kerap ke tandas lah. Tetapi kalau terlalu kerap setiap hari, macam setiap hari setengah jam nak pergi tandas, 1 jam nak pergi tandas, tak ada sebab cuaca, tak ada sebab minum air banyak ataupun setengah-setengah tu kata dia minum je secawan terus rasa nak pergi tandas. Dan bukan setakat nak ke tandas sahaja, dia tak boleh kawal. Itu merupakan topik kita lah, sukar kawal kencing. Kenapa dia sukar kawal? Adakah disebabkan rasa tak tergesa-gesa tu ataupun ada sesetengah tu sampai terkucil, tak sampai ke tandas dah keluar. Dan tadi mereka nyatakan di dalam VT ada beberapa sebab utama sepertinya kehamilan, kelahiran, dia juga ada sebut mengenai senaman Kegel dan sebagainya. Jadi saya terpanggil untuk mengupas semua isu-isu itu dan kita harap di hujung perbincangan ini kita akan lebih faham dan kepada para penonton boleh ajukan soalan. Doktor, kalau tadi doktor ada sentuh mengenai mereka yang selepas bersalin, adakah masa atau tempoh itu sampai mana ataupun hanya pada waktu pantang saja? Okey. Lain wanita, lain dia punya situasi kelahirannya. Ada yang melahirkan anak secara normal, iaitu melalui spontaneous vaginal delivery. Ada pula yang terpaksa forceps, terpaksa vacuum dan ada juga yang melalui kelahiran melalui caesarean. Jadi kalau kata pembedahan caesarean tu, kita wanita itu kurang menggunakan otot bahagian pelvik untuk menolak kandungan itu keluar. Jadi risiko wanita itu untuk ada masalah sukar mengawal kencing lepas kelahiran tu kurang. Bukan tak ada, kerana kehamilan itu sendiri merupakan satu penyebab menyebabkan wanita itu sukar kawal kencing dalam waktu pantang. Jadi kalau katakan wanita itu hamil 9 bulan, bayi itu makin lama makin besar akan menyebabkan tekanan kepada bahagian pelvik, otot tu. Itu akan melemahkan otot. Itu merupakan satu risiko. Bila bersalin, jika prolong labor yang mana mereka ada orang tu bersalin kejap je setengah jam dah keluar. Ada tu separuh hari pun tak tentu lagi ke hulu ke hilirnya. Jadi jika lama tekanan kepada organ bawah tu daripada lantai pelvik, dia akan menjadi semakin lemah. Dan kalau tadi kita tanya berapa lama, lain orang lain ceritanya. Jika sebelum bermula lagi wanita itu tidak mengamalkan
senaman Kegel, kemungkinan besar otot tu memang dah lemah sebelum bersalin tu sendiri. Ataupun mungkin itu bukan kelahiran yang pertama. Mungkin dia dah banyak kali melahirkan anak dan tak pernah buat senaman untuk menguatkan otot. Selalunya mungkin seminggu, 2 minggu susah sikit nak kawal sebab sakit dan sebagainya. Tetapi kita harap jika perempuan itu melakukan senaman, dia akan jadi semakin kurang dan lama-lama masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Okey, baik. Doktor dah terangkan saya kira bagi wanita yang baru saja bersalin dan bagaimana situasi itu bagi mereka sendiri. Tapi mungkin doktor kita boleh berbalik kepada secara amnya dahulu. Bagi mereka yang mungkin ada masalah ini tetapi tahap kekerapan mereka ke tandas itu ataupun orang kata kebolehan mereka untuk mengawal kekerapan ke tandas itu sukar sedikit. Mungkin doktor boleh terangkan jenis-jenis. Saya kira ada urgensi, stres pun antara faktornya. Mungkin doktor boleh ulas lebih lanjut. Okey. Jika kita tengok kepada topik sukar kawal kencing, dia boleh dibagikan kepada 3 topik besarlah. Iaitu urgensi, itu rasa tergesa-gesa ataupun rasa tak sempat. Yang kedua, urgency incontinence macam Sanggita cakap tadi. Yang itu dia rasa tak sempat dan memang tak sempat. Baru sampai depan tandas, ialah kadang-kadang tandas tu ada orang lah dan sebagainya, dia tak boleh tahan. Yang itu urgency incontinence. Dan dalam VT tadi dia pun cakap bila batuk, bila ketawa, yang itu stress incontinence. Maknanya stres maknanya tekanan, bukan dia stressful. Bukan dia ada tekanan, tetapi tekanan kepada organ ataupun lantai pelvik itu sendiri. Itu kategori-kategori yang biasa. Tetapi ada juga sesetengah pesakit, dia tak boleh kawal sebab masalah lain. Contoh ada masalah saraf, macam pernah dapat angin ahmas, stroke, kencing manis yang tak dikawal dalam jangka masa yang lama, ataupun ada masalah tulang belakang, boleh jadi juga. Ataupun setengah orang tu dia disebabkan lutut sakit, tak sempat sampai tandas. Jadi daripada segi sejarah ceritanya, dia kata dia sukar kawal kencing. Sebenarnya bukan kawal kencing tu yang susah, tetapi mobility dia untuk sampai ke tandas tu yang sukar. Jadi kalau kata seseorang tu datang ke klinik ataupun dapatkan rawatan di hospital, kita kena tanya betul-betul. Sebab definisi sukar kawal kencing itu berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. Jadi kami selaku doktor akan tanya betul-betul lah, sukar kawal tu macam mana? Jenis yang mana? Sebab ada setengah orang tu kata, saya minum air banyak, saya memang bawa botol besar pergi kerja hari-hari. Sekali minum setengah liter. Dan bila kita ada dia punya, kami ada satu sistem yang dinamakan sebagai diari pundi kencing. Yang mana pesakit tu akan tulis untuk 3 hari berterusan banyak mana dia minum, jenis apa yang dia minum, lepas tu banyak mana dia buang air kecil dan kerap mana, ada timing dia. Jadi benda tu akan jadi lebih objektif daripada hanya dia cakap sahaja. Jadi kadang-kadang kita tengok dia minum kerap, setiap setengah jam minum, sudah tentulah dia akan kerap kencing. Ataupun setengah tu minum kopi terlalu banyak. Bila minum kopi terlalu banyak ataupun teh terlalu banyak, setiap hari ada tu dia minum kopi dengan teh je seharian. Itu akan menyebabkan masalah urgensi ataupun pundi kecil itu menjadi aktif dan kerap minta ke tandas. Baik. Itu dah kita dah sentuh mengenai jenis dan juga faktor menyebabkan sukar kawal air kencing ni. Tapi kita nak dengar juga doktor dari segi pesakit, bagaimana pengalaman beliau sendiri. Dah bersedia di talian? Ya, kita bersama dengan Puan Rohaya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Puan Rohaya. Ya, selamat tengah hari. Sihat ya? Ya. Okey, Puan Rohaya, mungkin boleh boleh kenalkan diri Puan Rohaya dan bagaimana agaknya pengalaman sebelum ini? Okey, saya Rohaya, berumur 53 tahun. Saya ibu kepada 5 orang anak. Saya bekerja sebagai kerani di sebuah jabatan kerajaan. Okey. Saya masalah ni memulai 2 tahun yang lalu. Mula-mula saya kerap ke tandas nak buang air kecil. Rasa macam kadang-kadang rasa macam tertempat. Okey. Mulanya saya rasa mungkin sebab saya terlebih minum air. Saya ni memang suka minum kopi dengan air teh. Kadang-kadang fikir sebab mungkin kat ofis tu sejuk kot. Tapi lama-lama saya mula kerap terkucing bila batuk atau angkat benda berat. Kemas rumah kadang-kadang angkat pasi bunga sikit pun dah terkucing. Nak solat pun kadang-kadang saya jadi was-was sebab macam tak sengaja terkucing sikit. Tapi saya tak ada alami sebarang sakit. Kencing okey, elok, lawas, demam pun tak ada.
memang mula-mula saya segan nak tanya kat siapa-siapa. Tapi bila terpaksa pakai panty liner nak keluar rumah, saya risaulah. Kadang-kadang sampai 2 panty liner saya kena pakai. Ada satu kucing. Jadi saya pun pergi klinik lah dekatan rumah. Okey. Mungkin selepas itu rawatan apa yang Puan Rohaya dapatkan? Masa saya pergi klinik, doktor rujuk saya berjumpa Dr. Masita. Dr. Masita periksa saya dan dia beritahu saya ada masalah sukar kawal kencing dan stress incontinence. Beliau sarankan saya kurangkan ataupun berhenti terus minum kopi dan teh sebab minuman tu ada kafein. Kafein ni katanya sebabkan saya asyik nak ke tandas dan kadang-kadang rasa macam tak sempat nak sampai tandas tau. Lepas tu saya ni bersalin 5 kali secara normal. Berat badan pun naik sikit sejak putus haid. Dr. Masita nasihatkan saya cuba turunkan berat badan. Dan dia juga suruh saya sapu krim estrogen di bahagian bawah untuk elakkan kekeringan lah. Dia juga beritahu saya rujuk saya ke fisioterapi supaya saya belajar senam mentigel. Katanya otot pelvik saya lemah sebab saya mengandung 5 kali dan bersalin kena kuatkan semula. Baik, mungkin Puan Rohaya boleh kongsikan lebih lanjut mengenai senaman itu sendiri dan difahamkan Puan juga pergi untuk fisioterapi ya? Mula-mula saya buat senaman tidur tu macam tak ada beza pun. Tapi saya kuatkan semangat juga kan sebab rasa malu bila terkucil. Saya teruskan amal senaman tidur 3 kali sehari ikut cara yang dia ajar. Saya pergi follow up jumpa fisioterapi nak pastikan saya buat senaman tu betul-betul. Senaman tu tak susah. Cuma kena buat ikut cara yang betul je. Alhamdulillah lepas 6 bulan saya jarang sangat terkucil, rasa lebih selesa, lebih yakin, tak risau keluar basah atau bau yang kurang menyenangkan. Alhamdulillah lah. Baik, Puan Rohaya, terima kasih kita ucapkan sebab berkongsi kepada kami di Wanita hari ini. Mungkin kita akan tanya Dr. Masita sebentar nanti. Terima kasih Puan Rohaya. Okey, terima kasih. Okey, doktor, itu tadi masalah yang pernah dihadapi Puan Rohaya di mana pernah melahirkan 5 kali secara normal, angkat berat, selalu minum air, itu sebenarnya menyumbang kepada faktor-faktor yang utama untuk sukar menahan air kecil ni. Doktor, mungkin boleh ulas sikit. Okey, macam saya dah katakan pada peringkat awal tadi, bila mengandung ada tekanan kepada otot pelvik. Jadi itu salah satu daripada sebabnya. Lepas tu Puan Rohaya pun cakap dia menambah berat badan bertambah lepas bersalin. Saya rasa itu memang masalah sejagat lah, bukan hanya kepada Puan Rohaya. Itu pun juga menyumbang kepada masalah sukar kawal kencing sebab ada tekanan kepada bahagian pundi kencing dan juga otot pelvik. Jadi selalunya saya akan nasihatkan pesakit kurangkan berat badan perlahan-lahan. Sebab nak kurang berat badan ni bukan acara yang boleh buat sekelip mata. Kadang-kadang 6 bulan pun tak jauh lagi perjalanannya. Jadi ia boleh membantu. Ada setengah pesakit bila dia kurang berat badan, dia sendiri akan kata dekat saya, rasa kuranglah terkucil. Dia kata sebab lapisan lemak yang menutup bahagian pundi kencing, yang menekan pundi kencing itu akan jadi kurang. Sebab bila kita tambah berat badan, otot lemak tu di bahagian dalam. Di bahagian dalam dia kena juga kepada pundi kencing lah. So akan ada pressure dekat sana, tekanan dekat situ. Meningkatkan tekanan dalam perut kan, dalam abdomen. Jadi akan menyebabkan sukar kawal kencing lah. Lepas tu Puan Rohaya pun cakap kopi dengan teh. Jadi kopi dengan teh tak semua orang ada efek tu. Tetapi ada setengah pesakit bila dia kata dia berhenti, dia ataupun dia kurangkan, ada beza. Jadi kalau itu masalah, dia tak perlulah nak makan ubat dan sebagainya. Untuk Puan Rohaya, dia cakap tadi bila dia buang air kecil tu elok lawas. Jadi sesetengah orang ada masalah sukar kawal kencing ni kerana ada penyakit lain. Bukan semata-mata kerana urge incontinence, stress incontinence atau urgency ataupun lifestyle. Sebab itu perlu mendapatkan rawatan. Sebab kadang-kadang boleh jadi serius lah. Dan saya kira masa mendengar apa yang Puan Rohaya berkata dan juga penerangan yang diberikan doktor, ramai di rumah, betul lah, saya pun mengalami situasi ini. Dan banyak lagi yang ingin kami bertanya kepada Dok.